Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke channel Mari Belajar. Pada video kali ini, kita akan membincangkan berkenaan kesan perubahan pada bentuk graf bagi trigonometric function sekiranya ada perubahan pada nilai A, nilai B dan nilai C. Jadi, marilah sama-sama kita memberi tumpuan dan fokus dalam memahami kandungan pada kali ini. Mari kita mulakan dengan tiga bentuk asas bagi trigonometric function. Yang pertama adalah y sama dengan a sin bx plus c. Yang kedua, y is equal to a cos bx plus c. Dan yang ketiga, y is equal to a tangent bx plus c. Okey, kalau kita lihat, dalam kita punya trigonometric function, ada tiga huruf yang dikategorikan sebagai constant, iaitu huruf A, huruf B dan huruf C. Setiap huruf mempunyai maksud yang berbeza. Mari kita mulakan dengan huruf A. Huruf A mewakili amplitude. Okey, huruf A ni mewakili amplitude. Baik, macam mana amplitude kalau kita lihat pada kita punya graf? Okey, ini adalah satu contoh graf, dan kalau kita tengok ini adalah contoh graf sine lah. Jadi amplitude tu kat mana? Amplitude tu adalah jarak di antara center line, garisan yang berwarna hitam ni, kepada puncak atas dan puncak bawah. Ni, nampak ni. Okey, daripada garisan warna hitam sehingga puncak yang paling tinggi. Jadi jarak itu adalah amplitude. Sama juga sekiranya graf kita ni, dia ada puncak bawah. Okey, puncak bawah. Jadi jarak antara garisan hitam ataupun paksi X dengan puncak bawah, itulah kita punya amplitude. Alright, dan amplitude diwakili dengan huruf A. Baik, huruf B pula, dia mewakili number of cycle in one period. Okey, number of cycle in one period. Okey, macam sebagai contoh, kalau kita lihat graf ini, dia naik sekali, dia turun sekali. Okey, jadi itu adalah dalam tempoh satu period. Okey, nak tentukan bilangan cycle, dia naik, dia turun sekali, itu dikira satu cycle. Alright, kalau katakanlah dia naik, turun, itu adalah dua cycle. Bagi nilai C pula, nilai C mewakili shifting of the graph. Shifting ni macam mana? Okey, kalau katakanlah nilai C kita positif, graf kita ni akan bergerak semua sekali naik ke atas. Okey, naik ke atas berapa unit? Dia bergantung kepada nilai C. Okey, kalau nilai C sebagai contoh positif 2, jadi graf kita ni dia akan bergerak naik atas 2 unit. Kalau katakanlah nilai C kita ni negatif, graf kita akan turun mengikut nilai C. Sebagai contoh, kalau C itu adalah negatif 2, jadi graf kita akan turun ke bawah 2 unit. Okey, yang ni kita akan tengok ke example yang seterusnya, macam mana pergerakan naik turun kita punya graf berdasarkan nilai C. Okey, mari kita tengok example yang pertama. The diagram on the right shows a graph of function y sama dengan sin x for x from 0 to 360 degree. Sketch each of the following trigonometric function on the same axis. Okey, sekarang ni kita nak apply what happened to our graph. Apa yang terjadi pada kita punya graf sekiranya ada perubahan dari segi nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, graf ni adalah graf y sama dengan sin x. Jadi kalau kita tulis balik persamaan asas y sama dengan a sin bx plus c. Jadi kalau kita refer kepada graf ini, okey, kalau kita refer pada graf ini, nilai a kita adalah 1. Nilai b kita adalah 1 dan nilai c kita adalah 0. Jadi bila a 1, B 1, C 0, kita akan menghasilkan persamaan Y sama dengan sin X. Dan graf dia macam ni. Cuba kita tengok amplitude dia. Kan kita dah belajar A tu adalah amplitude. Jadi amplitude dia 1. Tengok memang jarak dia antara paksi X ke puncak atas ataupun puncak bawah adalah 1. Okey. Dan B tadi mewakili bilangan cycle. So kalau kita tengok, dalam kita punya persamaan B kita 1. Jadi cycle dia hanya 1 saja dalam satu tempoh period. Okey, baik. Kita start dengan soalan A dahulu. So, y sama dengan 2 sin x.
Kalau kita comparekan dengan general form ataupun bentuk asas untuk trigonometric function sine, di sini kita boleh buat kesimpulan di mana nilai A kita adalah 2, nilai B kita adalah 1 dan nilai C kita adalah kosong. Jadi apa kesimpulannya sekiranya kita ada nilai A 2, B 1, C kosong? Maksudnya kat sini untuk graf persamaan ini amplitude dia sama dengan 2. So tinggi maksimum dia 2, tinggi minimum dia negatif 2. And then bilangan cycle dia ada 1 dan graf ini tidak ada shift. Sama ada naik atas ataupun turun bawah disebabkan nilai C dia adalah kosong. Jadi macam mana bentuk graf dia? So lukis spasi X, lukis spasi Y. Alright. Lukis dulu sin X punya graf. Okay, ini adalah graf sin X. Berapa kali cycle? 1 saja sebab nilai B kita 1. And then kita letakkan kita punya period. Di hujung sekali adalah 360. Di tengah-tengah adalah 180. Antara 0 hingga 180 ada 90. Antara 180 dan 360 ada 270. And then kita tandakan kita punya amplitude. Amplitude kita berapa? Tengok pada nilai A. So nilai A kita 2. Jadi atas sekali 2. Yang bawah sekali adalah negatif 2. So inilah graf untuk 2 sin X. Okay, sama macam graf sin X tapi berbeza pada segi nilai amplitude. Okay. Okay, mari kita lihat soalan B pula. Y sama dengan sin 2X. Okay, jadi sebelum kita nak sketch dia punya graf, kita kena nyatakan dulu nilai A, nilai B dan nilai C. Jadi nilai A. Okay, kita lihat pula soalan B. Y sama dengan sin 2X. Jadi sebelum kita nak sketch graf, kita kena nyatakan nilai A, nilai B dan nilai C. Jadi nilai A kita adalah 1. Nilai B kita adalah 2. Manakala nilai C kita adalah kosong. Okey, selepas dah nyatakan nilai A, nilai B dan nilai C, barulah kita sketch kita punya graf. Jadi penjelasan untuk soalan B, untuk nilai A sama dengan 1, mak katanya graf kita amplitude dia 1. B sama dengan 2, mak katanya graf kita ada 2 cycle dalam satu period. Dan tidak ada shifting atas disebabkan nilai C kita adalah kosong. So, kita lukis dulu bentuk sine graf. Okey, ini adalah cycle yang pertama. Dan ini adalah cycle yang kedua. Alamak, tak cukup pula pasi X. So, panjangkan sikit pasi X kita ni. Gitu. Okay. So, ini adalah 2 cycle. So, kita tandakan kita punya period. Hujung adalah 360. Yang tengah adalah 180. And then 90 kat sini. 270 kat sini. Okay. Dan seterusnya, selepas selesai dah tanda kita punya X, kita tandakan kita punya nilai M. Amplitude. Jadi amplitude kita 1. Mereka katanya paling tinggi 1 dan paling rendah adalah negatif 1. Okey. Jadi inilah kita punya graf untuk sin 2x. Ada 2 cycle disebabkan nilai B kita sama dengan 2. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey. Mari kita lihat example C pula. Okay, example C, Y sama dengan sin X plus 1. So, A kita nilai dia adalah 1. B nilai dia adalah 1 juga. Dan kita ada nilai C iaitu 1. Maka katanya ada shifting pada kita punya graf. Baik, first kali kita lukis dulu Y sama dengan sin X. Alright, untuk lebih nampak tentang shifting ni, kita lukis dulu graf Y sama dengan sin X. Jadi, ini adalah graf Y sama dengan sin X. So, ini ada 360. Yang ini adalah 180. Dekat sini nilai X adalah 90. Dan sini nilai X adalah 270. Okay. And then, ini adalah amplitude dia adalah 1 dan negatif 1. Okay. Ini adalah graf sin Y sama dengan sin X. Jadi, kita nak lihat macam mana pergerakan shifting dia tu. Okay. Pergerakan shifting dia. Jadi, cikgu akan lukis satu lagi graf. Mewakili plus C dia adalah 1. Untuk lihat perbezaan dan pergerakan shifting dia. Jadi bila C sama dengan 1, positif 1, jadi graf kita akan bergerak naik ke atas 1 unit. Jadi kalau pada asalnya sini adalah kosong, jadi dia akan start di sini untuk point yang pertama. Okey, untuk kita punya maksimum pun dia akan naik 1. Okey, untuk point dekat 180 pun dia akan naik 1.
Okay, untuk point dekat 270 pun dia akan naik 1 unit ke atas. Dan point yang last sekali pada 360 pun dia akan naik 1 unit ke atas. Jadi graf kita untuk sin x plus 1 adalah bentuk macam ni. Nampak? Okay, itu yang terjadi apabila graf kita shifting upward ataupun bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Okay, jadi yang untuk warna hijau ni, ini adalah persamaan y sama dengan sin x. Okay, itu untuk graf warna hijau. Graf warna biru adalah y sama dengan sin x plus 1. Nampak ada perubahan kedudukan kan? Perubahan kedudukan ni disebabkan oleh nilai C. So, nilai C kita positif 1. Maknanya graf kita daripada bawah, dia naik 1 unit ke atas. Okey, boleh faham cakap ni? Itu adalah example C. Baik, mari kita lihat example yang terakhir adalah example D di mana y sama dengan 2 sin 2x. Jadi kita nyatakan dulu nilai A kita. Nilai A kita adalah 2. Baik, hilang. Okey, nilai A kita adalah 2. Nilai B kita adalah 2. Nilai C kita adalah 0. Jadi mak katanya untuk soalan D ni tidak ada shifting. Okey, tidak ada shifting. Baik, kita startkan dengan melukis paksi X and also paksi Y. Panjangkan sikit paksi X, panjangkan sikit paksi Y. Okey, kalau kita lihat amplitude kita sama dengan 2, cycle ada 2. Jadi kita lukis graf sine dengan 2 cycle. So, 1, 2. Okey, and then jangan lupa kita tandakan kita punya nilai X. Ujung sekali adalah 360. Yang di tengah-tengah adalah 180. Okey, antara 0 dan 180 ada 90. Antara 180 dan 360 kita ada 270. Okey, ini adalah nilai-nilai X. Baik, and then selesai dah lukis 2 cycle, kita tandakan kita punya amplitude. So, amplitude kita paling tinggi 2 dan paling bawah adalah negatif 2. Jadi, inilah kita punya bentuk graf untuk soalan D. Y sama dengan 2 sin 2x. Okey, jadi berdasarkan kita punya example A, B, C, D tadi, nampaknya ada perubahan lah pada kita punya graf. Okey, ada perubahan pada kita punya graf bergantung kepada perubahan nilai A, nilai B dan nilai C. Itulah kita punya pembelajaran kita hari ini. Alright, kita nak lihat apakah perubahan yang wujud sekiranya ada perubahan pada nilai A, nilai B dan nilai C. Jadi kalau kita tengok example kita tadi, memang ada perubahan pada kita punya bentuk graf. Apabila ada perubahan dari segi nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, boleh faham? Itu example 1. Maka selesailah pembincangan kita pada example 1. Jadi, selesai dah pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi, stay tune guys dengan sambungan pada video yang akan datang. Bye!